Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, seperti yang telah pun kita rancang, seperti yang dihebahkan, Allah Ta'ala memberikan keizinan kepada kita pada malam ini kita dapat berada di Dewan Tadabbur Center, dan kita juga dapat menyaksikan secara langsung pembelajaran kita pada malam ini berkenaan dengan tadabbur surah Al-Waqi'ah, yang mana malam ni kita masuk kepada siri yang ke-6. Siri yang ke-6 ni bermakna kita sudah melalui, masuk malam ni adalah malam yang ke-6, siri yang ke-6. Nota untuk siri ke-6 ini boleh guna balik nota siri 5 yang telah dikongsikan pada tuan-tuan pada minggu lepas. Okey. Jadi siri yang ke-6 ni kita akan menyambung lagi beberapa ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul Waqi'ah tentang ni'mat ashabul yamin, iaitu golongan kanan. Baik, kita sambung kepada ayat yang berikutnya, iaitu nikmat berkenaan dengan kerehatan. Nikmat berkaitan dengan bagaimana kehidupan golongan kanan ni berada dalam syurga, duduk berehat, bersantai. Allah bagi nikmat pada dia, yang mana sebelum ni kita dah belajar tentang nikmat duduk di bawah pokok daun bidara, pokok pisang, kemudian pokok yang besar, atau pokok yang besar yang disebut secara umum naungan yang tidak akan terputus. Kemudian kita akan masuk pada malam ini cerita tentang nikmat, bagaimana ahli syurga ni, dalam syurga ni apa sebenarnya mereka lakukan. Jadi ayat 34 ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kalau boleh baca. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa furushim marfu'ah. Okay, ada dua kalimah, furushin marfu'ah. Maknanya marfu'ah ni, kalimah marfu'ah adalah perihal sifat kepada furush. Okay. Dalam terjemahan tuan-tuan punya tafsiran, tuan-tuan dan perempuan, terjemahan dia terjemah apa furush tu? Dia terjemah apa? Dalam terjemahan Quran, dalam apps ke, dalam mushaf, dia terjemah apa furush? Tilam. Okey. Perkataan furushin, kita tengok dulu untuk lebih selamat, kita rujuk apa tafsiran para ulama. Baik, kita rujuk dulu apa kata Al-Gharib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat. Dia kata perkataan furush adalah bilangan banyak bagi satu perkataan namanya firash. Okey, bilangan satu
singular, mufrad adalah firashun. Kalau banyak firash, dia jadi furushun. Okey, jelas? Okey. Al-Gharib Al-Asfahani mengatakan bahawa, dia kata, perkataan al-firash boleh juga dikatakan merujuk bukan kepada benda yang kita duduk di atas dia, tapi dia merujuk kepada kiasan bagi pasangan suami itu adalah isteri, pun dia panggil furush. Okey? Okey, jadi kalau kita tengok kesimpulan tu, dia kata firash dalam Quran ni dia boleh membawa kepada makna kiasan bagi wanita, juga merujuk kepada sesuatu yang dihamparkan. Okey, tapi untuk memudahkan pelajaran, saya akan fokus terus kepada sesuatu yang dihamparkan. Okey, bilangan banyak bagi firash adalah furushun. Okey, dalam satu tesis yang ditulis oleh Syekh Abdul Halim, dia buat cadut tentang syurga je. Dia cerita pasal syurga, tesis tu. Dia kata, perkataan firash, okey, bermaksud sesuatu yang dihamparkan. Setiap benda yang dihamparkan, tak kira gunanya untuk duduk, untuk tidur, untuk bersandar, maka ia dinamakan sebagai firash. Maknanya firash ni adalah bilangan satu bagi bilangan banyak furush. Betul? Tadi ayat tu bunyi apa? Wa furushim marfu'ah, dan furush yang marfu'ah. Okey. Jadi furush tadi tu, furushun tadi tu, firash ni sebenarnya apa? Dia kata sesuatu yang dihamparkan. Tak kira duduk hampar tu untuk duduk ke, untuk tidur ke, untuk bersandar ke, maka dinamakan sebagai firash. Okey, dalam terjemahan tuan-tuan ada terjemah sebagai tilam. Okey, ada setengah terjemahan dia terjemah sebagai tempat-tempat tidur. Dia kata katil. Boleh juga, sebab dia dihamparkan. Okey, sama ada untuk duduk, sama ada untuk tidur, ataupun sama ada untuk bersandar, dinamakan sebagai firash. Itu saja. Sebab kita nak cari satu benda yang perkataan yang tepat ni susah, sebab para ulama berbeza pandangan dalam bab firash ini. Okey, tapi yang paling penting dia adalah dihamparkan. Maknanya mestilah duduk di atas dia. Okey. Kalau kita rujuk dalam Al-Quran, perkataan furushun ni ada banyak tempat. Antaranya Allah sebut dalam surah Rahman ayat nombor 54, dan juga dalam surah Al-Waqi'ah ayat nombor 34. Cuma furushun tu apa? Itu saja. Kadang-kadang terjemahan dia terjemah sebagai, cuba tengok terjemahan tuan-tuan diterjemah apa? Tempat tidur, katil lah. Tempat tidur, katil. Ada terjemahan lain, tilam. Dalam English dia terjemah apa? English version dia terjemah apa? Kadang English ni lebih tepat daripada Melayu ni sebenarnya. Arab ke English, kadang English tu lagi bagus. Tafsir Pimpinan Rahman dia terjemah apa? Cuba tengok Quran terjemahan. Dia terjemah apa? Oh, ni semua faham bahasa Arab kan? Susah nak terjemah Melayu kan? Wa furushun marfu'ah. Okey, kita ambil lah. Tapi dia cerita tentang nikmat golongan kanan yang dia akan berada di furush itu. Dia tak akan berada di bawah, tapi ada sesuatu yang dihamparkan untuk dia. Apa dia? Mungkin katil. Okey, kita ambil mudah, kita faham tempat dia nak berehat, bersandar ke, dia nak berbaring ke, dia nak duduk, namanya adalah furush. Furush bilangan banyak bagi firash. Okey. Kemudian kita pergi kepada makna marfu'ah. Marfu'ah ni boleh lihat daripada pelbagai sudut. Ada yang kata marfu'ah
merujuk kepada dia ni tebal, iaitu sebahagian berada di atas sebahagian yang lain. Maknanya dia berlapis-lapis lah. Okey, pendapat nombor 1 ni juga telah disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsir Tabari, ketika mana dia mentakwilkan, dia mentafsirkan ayat wa furushin marfu'ah. Dia kata ba'duha fawqa ba'din. Dia kata sebahagiannya berada di atas sebahagian yang lain. Maknanya berlapis-lapis lah. Maksudnya tebal. Wallahu ta'ala alam bagaimana. Marfu'ah juga merujuk kepada makna kualitinya, tempat yang dihamparkan tu, dan juga merujuk kepada ianya diangkat tinggi. Marfu'ah. So marfu'ah tu boleh masuk kepada tiga makna ni, dia tidak bertentangan. Maka kita boleh terjemahkan wa furushin marfu'ah. Kalau kita ambil pendapat kata tempat tidur lah, kita kata katil lah, kita katakan katil itu apa? Sebahagiannya berada di atas sebahagian yang lain, kemudian sangat berkualiti, tapi dia tinggi. Tapi tinggi tu janganlah risau, tak perlu nak panjat dia, nanti jatuh, kedebuk jatuh. Tak ada. Dalam syurga tidak ada istilah penat. Nanti kalau dia tinggi, dia akan turun sendiri. Supaya penghuni syurga boleh duduk di atas dia. Percaya tak ni? Nanti masuk syurga, kita tengok furush masing-masing. Amin. Okey, itu pengertian marfu'ah. Okey, jelas yang itu? Okey, wa furushin marfu'ah. Okey, habis nikmat cerita tentang bagaimana penghuni kanan mereka berada di atas marfu'ah, furushin marfu'ah. Okey. Kemudian kita pergi kepada nikmat lain. Okey, siapa yang nota ni boleh rujuk nota yang siri 5 yang saya bagi minggu lepas tu. Tapi kelas ni untuk siri yang ke-6. Okey. Nikmat yang lain. Kalaulah dia dapat katil kan, siapa yang kata mandi? Dia tak akan duduk seorang-seorang, bersandar ke, dia duduk bersantai-santai, duduk bersenang-senang di atas katil tadi tu yang marfu'ah tadi tu kan. Allah tak akan biarkan dia keseorangan. Dia akan ada pendamping atau penemannya. Okey, jelas. Cuma persoalan ni adalah siapa pendamping dan peneman tu? Orang lelaki dia cepat-cepat bidadari, dia tak ingat isteri dia. Tak adalah, kurang je. Tapi dia khilaf sebenarnya. Sebab tu saya tulis kat sini pasangan. Okey, ciptaan yang istimewa. Ciptaan ni, ini semua adalah menerangkan yang ayat 35. So nikmat pendamping peneman yang di atas furushin tadi tu kan. Kalaulah kita terjemah furushin tu dihamparkan bermakna katil tadi tu, dia akan ada peneman dan pendamping dia. Peneman dan pendamping ni, dia punya karakter dia, dia punya sifat dia tu ada pada ayat 35, 36, 37. Cuma siapa pendamping peneman tu? Okey, so ayat dia kita baca dulu 35. Inna ansha'nahunna insha'a. Masya Allah. Inna, sesungguhnya kami. Okay, Allah nak menegaskan sesungguhnya kami. Ansha'nahunna insya'a, menciptakan mereka dengan ciptaan yang bukan biasa-biasa, ciptaan yang istimewa.
Okey. Yang kat bawah terjemahan English tu saya rujuk dalam Taksir Pimpinan Rahman, tapi saya rujuk yang English, version yang English tu. So boleh baca kat bawah tu. Nak sebut susah sikit bahasa Inggeris ni. Dia kata with a special, yes, itu insya'a. Yes, dia boleh sebut lah. Persoalan sekarang, hunna tu, kita pasti hunna dia memang perempuan. Kan, kalau lelaki, hum lah. Maknanya hunna tu dia perempuan. Hunna tu siapa? Mereka tu siapa? Ni yang ni siapa? Okey. Hunna tu siapa? Tuan-tuan ke? Puan-puan ke? Tak nak jadi. Ya Allah. Maksud dia, okey, kita tengok dulu tafsiran dia apa. Okey. Kalau kita rujuk tafsiran dia, kalau kita rujuk dalam tafsir At-Tabari, okey, At-Tabari kata sebenarnya dalam tafsir dia kata wa qad tulifa ahlu ta'wil. Dia kata para ulama tafsir ni mereka berbeza pandangan sebenarnya fil muradi bil ayat, dalam menentukan ayat nombor berapa tadi? 35 tadi itu sebenarnya siapa? Hal hiyal hurul ain, adakah dia bidadari yang matanya jelita, matanya cantik, ataupun nisa dunia, ataupun perempuan yang hidup di dunia tapi di akhirat Allah akan tukar dia jadi kehidupan penciptaan yang istimewa. Ada yang kata bidadari nombor satu, ada yang kata perempuan di dunia. Al-Imam At-Tabari dia menukilkan yang kata perempuan dekat dunia tu, beliau membawa pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Okey. Ada dua makna. Okey, maksudnya sebenarnya ulama khilaf. Yang mana? Okey, jelas. Okey, kalau kita rujuk dalam satu buku lain yang mencerita tentang syurga saja, contohnya yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, di satu buku namanya Hadil Arwah ila Biladil Afrah, tajuk buku tu. Dalam bab syurga dia kata ayat 35 ni boleh merangkumi dua makna tadi. Makna apa? Bidadari pun boleh, pasangan wanita-wanita di dunia tu pun boleh. Kemudian Ibn Qayyim mengatakan wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui, seperti mana dinukilkan oleh At-Tabari juga tadi. Okey, kalau bidadari kita sudah maklum, sebab kita dah belajarlah dulu. Tapi kalau manusia biasa, maknanya kalaulah isterinya kan di dunia nanti dia beriman, dia masuk ke dalam syurga, dia menjadi pasangan kepada suaminya, dia hidup yang dalam syurga tu nanti Allah ciptakan dengan kehidupan penciptaan yang sangat istimewa. Cuma bentuknya bagaimana tidak diterangkan. Okey, jelas tak? Nanti ayat berikutnya ada contoh-contoh istimewanya apa. Okey, jelas kat situ, boleh pegang dua. Okey, jangan gaduh dalam bab ni. Okey? Jangan left group pula. Bidadari tak, wanita dunia tak. Ada beza pandangan, pendapat di kalangan para alim, ulama dalam bab tu. Okey, jelas tadi? Alright. Kemudian kita pergi kepada ayat 36. Ayat 36 ni Allah menceritakan antara ciri istimewanya mereka ni macam mana? Dia adalah sentiasa dara. Ayat 36. Jelas? Okey. Kita laju sikit ayat 36 ni. Okey. Faja'alnahunna abkara. Masya Allah. Okey. Maka istimewanya tadi itu kami telah jadikan ja'alnahunna, mereka tu kita pegang dua lah.
sama ada dia wanita semasa di dunia ataupun bidadari abkara. Abkara ni daripada perkataan al-bikru, iaitu anak dara. Dia sentiasa dara. Okey, faham 36? Orang perempuan faham kot? Orang lelaki pun faham. Kan? Tak betul. Maknanya Allah tidak akan membiarkan pasangannya lelaki merasa tidak enak, merasa tidak, Allah takkan bagi ada kekurangan lah dalam syurga. Tu je kita nak bercerita. Faham tak? Okey, jelas yang ini ayat 36. Okey, kita pergi kepada, kalau kita tengok tafsiran dia, kalaulah kita pegang kata di bidadari, macam mana dia boleh dikatakan dara? Okey, kalau kita rujuk dalam surah Ar-Rahman ayat 56, antaranya mereka itu lam yatmithuhunna insun qablahum wala jan. Dia tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelum mereka. Okey, contoh. Okey, jelas yang ni? Faham kot ayat 36 ni maksud apa? Okey, jelas kan? Okey. Ayat nombor 37 dan 37 ada dua sifat karakter bidadari atau isteri yang ada di dunia. Okey, yang pertama, dia sangat cinta pada pasangan dia. Semakin hari semakin cinta. Tapi kalau orang kahwin sekejap je, lepas 2-3 tahun je dah cintanya dah boleh mundur, khususnya orang lelaki. Perempuan ni tak, dia beza. Orang perempuan ni sayang dia besar, betul tak orang perempuan ni? Beza orang lelaki. Memang fitrah lelaki dia memang begitulah, Allah beri pada dia. Faham tak? Tapi kan kalau lama kahwin dah agak jemu, kadang boring, kadang suka, kadang menyampah, kadang gerau nyaku, kadang macam-macam kan? Betul tak? Ada masa tak balik pun tak apalah, kan? Cinta. Tapi penciptaan yang istimewa dalam syurga tu, pasangan tu, dia cinta, dia rindu, dia sangat suka pada lelaki tu. Dia tak nak tengok dah orang lain. Macam sekarang tak boleh, betul tak? Tengok TV, gantengnya, handsome, dah hilang cinta tu dah. Betul, orang perempuan begitu, lelaki begitu juga. Tapi itu adalah dunia. Tapi akhirat tak macam tu dalam syurga. Perasaan cinta dia, ya Allah, tak amat sangat susah nak sebut lah. Cinta yang luar biasa. Okey, faham tak 37? Ayat 37 lagi, satu lagi ayat, Allah kata umur pasangan tu sebaya dengan ahli syurga tu. Maknanya kena cari yang sebaya lah. Dunia susah lah nak cari. Beza dengan hari akhirat. Dekat dunia ni kadang-kadang orang lelaki suka yang canda, yang lebih tua mungkin. Betul tak? Orang perempuan suka yang muda ke suka lelaki yang tua? Dia macam-macam lah. Faham tak? Apa nak malunya? Ini masuk syurga ni. Tapi dalam syurga umum mereka sebaya. Mari kita baca ayatnya dulu. Urban atraba. Okey, ada dua tu. Uruban satu sifat, atraba satu sifat. Uruban sentiasa mencintai, atraba sebaya umurnya. Umur dengan siapa? Dengan pasangan dia tadi tu. Okey, perkataan uruban dia adalah bilangan banyak bagi apa? Arubun. Dia sama macam rasulun, rasulun. Bilangan banyaklah uruban, atraba. Okey, kita tengok tafsiran ayat. Kata Al-Imam Ibn Kathir, dia kata, Ibn Kathir menukilkan pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah Abbas mengatakan, uruban
bermakna wanita-wanita yang sangat mencintai suami dia, sangat cinta. Faham tak cinta? Atraba, kata Abdullah bin Abbas, ialah umur mereka sebaya, iaitu 33 tahun. Okey, begitulah umurnya. Tapi jangan risau, masuk syurga nanti, ini cerita pasal dalam syurga. Dunia ni memang banyak kekurangan, memang banyak kelemahan dia. Itu namanya dunia. Kita pun nampakkan berbeza-beza orang. Okey, saya nukilkan hadis yang menyokong tentang urban ni. Kita nak support dengan dalil hadis yang kata macam mana cintanya mereka ni. Okey, ada satu hadis riwayat Muslim yang mana Nabi SAW bersabda, ada tak dalam nota? Ada. Okey, Nabi kata, summa yadkhulu baitahu fatadkhulu alaihi zawjatahu minal hurin in. Okey, Nabi kata, kemudian penghuni syurga tadi pun, dia pun masuk ke dalam rumahnya di dalam syurga. Lantas masuklah dua orang isterinya di kalangan bidadari, zaujatahu minal hurul ain. Sebab kita belajar tempoh hari kelas yang siri berapa, minima ahli syurga dapat dua bidadari. Okey, lalu kedua-dua bidadari itu kata apa? Dia punya cinta, dia melafazkan apa? Dia kata apa? Alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana laka. Mereka ni memuji Allah, kata segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau untuk kami dan menghidupkan kami untuk engkau. Cakap kat pasangan, Alhamdulillah, ya Allah bang, terima kasihlah pada Allah, syukur pada Allah. Allah datangkan abang kepada saya kepada abang. Suami pun pegang dahi isteri dia. Kenapa isteri aku didemam ke apa? Maksudnya kalau baca hadis ni, maksudnya dia punya perasaan apa? Perasaan yang dia punya cinta, sayang, suka dia tu. Faham tak? Dia rasa bertuahnya lah. Kan? Jelas tak? Okey, cuma saya nak cerita dengan lebih lanjut, tak dapat nak diekspresikan dengan kata-kata lah. Faham cinta? Okey. Okey. Kita tengok dalil yang kata umurnya semaya berapa. Tengok Ibn Abbas kata 3/3 kan? Seperti mana kata Ibn Kathir kan? Okey, ada dalil dia. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, yadkhulu ahlul jannati jannata jurdan murdan mukahhalina abna'a 30 atau 30 wa 30 sana. Maksud dia apa? Ahli syurga ni, dia akan masuki syurga dalam keadaan badan tidak mempunyai apa-apa bulu. Lepas, tapi janganlah cukur pula balik ni, punya nak amal ayat ni nanti dalam syurga. Pipinya halus, matanya bercelak, dan umur mereka 30 tahun atau 33 tahun. Hadis ni dia bawa sikit pada sahih, tapi kategori hasan. Tapi umur tu tak berubah-ubah. Perempuan ni kan takut tua kan, risau je tengok kan orang jual apa, janji muda. Perempuan ni dia situlah. Tapi jangan risau, masuk syurga nanti umurnya sebaya dan berkekalan dia. Ya. Sebab hikmah dia, kerana kan kita umur 33 ni kan umur yang kuat, umur yang kata apa, umur yang tenaganya banyak. Tapi kalau kita belajar hadis lain, Allah beri 100 kekuatan, macam 100 orang dia punya tenaga dia.
bab makan, bab apa-apa macam 100 orang. Tak betul. Sebab tu pinggan-pinggannya besar. Betul. Kalau masa 40 tu lain lah. Masa 40 tu lain lah. 40 tu apa? 40 tahun. Maksudnya kalau dari 3 tu dah maksimum demi kekuatan, lepas tu dia akan menurun lah. tak. Ahli syurga dia tidak ada, akan ada perubahan. Dekat dunia umur 40 lagi menjadi-jadi. Dia punya graf dia kan naik 40 lagi dia turun, naik 50 dia turun. Tapi berbeza di kalau tuan-tuan baca, pernah belajar surah At-Tin tak? Pernah belajar At-Tin? Belajar tak tafsiran asfalasafilin, serendah-rendah kedudukan? Salah satu maksud apa? Orang tua. Asfalasafilin ada 2 makna. Salah satunya merujuk kepada orang yang lanjut usia dia. Dia akan kembali pada serendah-rendah kedudukan. Kalau kita belajar surah Rum, dan kita belajar surah Rum kan, ayat dia saya lupa. Kita ni ada 3 fasa tau. Mula-mula dha'fun, lemah. Kemudian quwwah, kemudian dha'fun wa syaibah. Kita ni kalau nak baca Quran ada 3 fasa. Pertama dulu kita dha'fun, lemah. Kemudian sampai waktu masa kita kuat, sampai satu masa kita akan lemah dan beruban. Itu salah satu maksud dia. Kalau kita baca dalam surah, banyak ayat Quran kata, macam surah Yasin, siapa yang Allah lanjutkan umur dia, awalam nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang dilanjutkan umurnya, dia akan kembali macam dia mula-mula Allah jadikan dia tu. Sebab tu orang makin tua dia makin sensitif, dia perlukan bantuan, dia mudah merajuk, mudah kecil hati. Lagi dia tua, dia akan kembali waktu dia kanak-kanak dulu. Allah cerita. Jadi kalau orang nenek-nenek dah tua-tua, mak-mak dah tua-tua tu, janganlah kecil hati, sebab itu memang watak dia. Dalam ayat Quran lain Tuhan kata, apabila makin lagi tua, banyak benda yang mereka tahu dulu, mereka dah tak tahu dah. Okay, tapi untuk hari akhirat, atraba, umur mereka sebaya 33 tahun. Umur kuat. Tapi umur tu dia tak berubah. Berbeza dengan dunia. Okay, jelas? Betul. Umur 30 naik ke 40 ni, dia punya tenaga dia beza. Naik 40 tu, saya baru naik 40, terasa tu. Macam dulu, ya Allah. Tapi kita faham ayat Quran tu, Tuhan cerita. Ok, jalan ok. Kalau nak cari ayat lain dalam Quran tentang atrab, kita boleh cari dalam surah Sad ayat 52, Al-Waqi'ah, dan juga ayat surah An-Naba. Ok, kita pergi kepada ayat 38. Habislah Allah cerita tentang nikmat golongan kanan tadi tu. Okey, jelas? Okey, dapat? Okey. Kita pergi terlebih dahulu kepada ayat ni. Kita tengok ni dulu. Ni, kejap. Kita tengok. Pergi dulu kepada tafsiran ayat 39 hingga 40. Jadi Allah kata, yang ciptaan istimewa tadi kan, urban, atraba, yang sama ada bidadari ataupun pasangan dekat dunia tu, untuk siapa? Okey, sebilangan besar Allah akan beri kepada umat-umat terdahulu, sebilangan besar terdiri daripada umat-umat terkemudian. Ayat 39 dan 40. Kita baca ayatnya. Li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Okey, Allah kata
Ayat 38 untuk golongan kanan. Mereka dapat apa golongan kanan tu? Yang ayat sebelum tadi tu. Yang urban atraba tu Allah beri mereka tu untuk golongan kanan. Li ashabi, untuk ashabi golongan kanan. Okay. Siapa tu golongan kanan? Jumlah dia berapa? Sullatum minal awwalin. Sebilangan besar terdiri daripada orang-orang terdahulu. Wa thullatum minal akhirin, sebilangan besar terdiri daripada orang-orang yang datang kemudian. Okey. Kalau kita tengok dalam ayat ni, Allah ulang sekali lagi li ashabil yamin kan. Sedangkan ayat depan tu Allah dah sebut dah sebelum tu wa ashabul yamin, ma ashabul yamin tu kan. Tapi kenapa Allah ulang balik? Kata al-Imam, kata Dr. Wahbah Zuhaili dan Taksian Munir, Allah mengulang dia menyebut yamin, ashabul yamin adalah untuk bertujuan memberikan penegasan. Golongan kanan. Okey. Siapakah yang sullatum minal awalin tadi? Okey. Dalam tafsir At-Tabari, okay, Al-Imam At-Tabari dia mengatakan sullatum minal awalin adalah merujuk kepada kumpulan yang ada sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sullatum minal akhirin adalah kumpulan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk golongan kanan. Okey, faham tak dua ayat ni? Okey. Kita pernah sebut hadis sebelum ni, saya pernah baca kan, jumlah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam syurga. Okey. Ingat lagi yang tuan-tuan bertakbir sebelum tu? Kan? Kita kalau dengar berita gembira, takbir. Tukar. Allah kan selalu kata Allahu kan. Tukar kepada Allahu Akbar, tu tepat. Jadi para sahabat ni Nabi kata begini. Nabi kata wallazi nafsi biyadihi inni arju an takunu rubu'a ahlil jannah fakabbarna. Kata para sahabat, Nabi bersabda satu hari, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata satu hari Nabi pun berkata begini. Nabi kata, demi Allah yang menguasai diriku, aku harap bahawa kamu semua menjadi seperempat penghuni syurga. Lalu sahabat dengar, sahabat jawab apa? Allahu Akbar. Mereka bertakbir. Lepas tu Nabi kata lagi, aku berharap semoga kamu menjadi sepertiga penghuni syurga. Sahabat pun kata Allahu Akbar. Maknanya makin lama, makin sikit ke makin banyak? Makin banyak. Kemudian Nabi kata, aku berharap semoga kamu menjadi separuh penghuni syurga. Sahabat menjawab apa? Kami bertakbir Allahu Akbar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya syurga ni nanti separuhnya terdiri daripada siapa? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya paling banyak umat mana? Umat Nabi. Daripada golongan kanan tu kan, tadi kan Quran kata sebahagian besar umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kan? Umat Muhammad kan ramai. Isa naik kepada, kita belajar hadis dulu pasal sabiqun kan? Kan Rasul ni semua sekali ada 313 atau 315. Tolak Nabi, kalau kita ambillah 313, so 312 tu semua termasuk dalam, berkongsi dalam sullatum minal awalin. Tapi Nabi Muhammad seorang sullatum minal akhirin. Maknanya hujungnya nanti syurga tu penuh dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jelas. So sahabat kata Allahu Akbar. Mereka bertakbir dengan berita gembira ini. Okay, soalan tadaburnya adalah, siapa golongan kanan tu? Kita dah sebut awal-awal pengisian dulu. Dalam surah Al-Waqiah, Allah tidak menyebutkan apa sifat perbuatan mereka sampai mereka boleh masuk ke dalam syurga, sama ada sabiqun atau ashabul yamin. Kita dah sebut sebelum ni, kalau orang tanya kenapa? Kerana
Allah nak menunjukkan bahawa dapat syurga tu adalah kurniaan dan pemberian dari Allah. Okey, jelas. Okey, tapi kita ni kan kita nak buat, kan kita belajar tadabbur, hujungnya adalah what must be do. Maknanya apa yang saya perlu buat, Ustaz? Kalau saya nak jadi perempuan yang abkara urban atraba, kan? Nak jadi perempuan yang Allah ciptakan istimewa untuk pasangan dia, kan? Nanti dalam syurga, betul tak? Duduk di atas furushin marfu'ah ke sebagainya tu. So dia mesti kena cari apa rahsia dia. Okay, so siapa golongan kanan? Jawapannya tidak. Tidak ada nas dalam ayat surah Waqiah menyebutkan. Tapi kalau kita buka Al-Quran, cari perkataan Ashabul Yamin, kita akan jumpa seperti mana kata Syekh Asy-Syanqiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan. Syanqiti ni dia ada satu tafsir namanya Adwa'ul Bayan fi idahil Quran bil Quran. Dia kata Allah Ta'ala cerita sebahagian sifat golongan kanan ni, tapi tak ada dalam surah Waqiah. Dia ada dalam surah apa? Dia ada dalam surah Al-Balad ayat 13, 14, 15, 16 sampai ayat nombor 18. Ingat tak ayat tu? Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masrabah yatiman dha. Tu ayat tu. Okey, ayat tu 13 tu surah Al-Balad. Allah kata ada manusia ni dibebaskan hamba abdi, satu. Kemudian dia beri makan waktu manusia lapar. Siapa dia yang dapat? Anak yatim daripada kaum kerabat ataupun orang miskin. Lepas tu Allah kata lagi, kemudian mereka ni pula saling pesan memesan watawasau bil watawasau bil sabri watawasau bil marhamah. Mereka ni saling bersabar, saling berkasih sayang, berpesan untuk saling berkasih sayang. Lepas tu hujung tu Allah kata apa? Ulaika ashabul maimanah. Surah Al-Balad. Mereka itulah golongan kanan. Rupa-rupanya dalam surah Al-Waqiah kita tak jumpa apa karakter dia dapat jadi golongan kanan tu. Tapi kalau buka surah Al-Balad kita jumpa. Jadi siapa yang nak masuk golongan kanan, dia mesti mempunyai ciri-ciri Allah sebut dalam surah Al-Balad. Dia hamba dah tak ada, kan? Dia kena selalu memberi orang makan atau ta'am, jamu orang makan. Khususnya yang perlu diberikan makanan adalah anak-anak yatim, orang-orang yang miskin. Kadang pula selalu saling nasihat, menasihati, bersabar, saling pesan, saling untuk berkasih sayang, kan? Allah kata itulah golongan kanan. Setakatnya itu je jawapan dalam Quran yang Allah bagi tahu golongan kanan tu apa. Yang lain tak ada dah ayat tu, Allah tak sebut. Okey. Tapi kalau kita buka dalam tafsir lain, Al-Imam Ibn Kathir dia kata golongan kanan ni, dia kata mereka ni golongan kanan adalah golongan yang duduk di sebelah kanan Arash nanti. Waktu Allah bangkit di hari akhirat, mereka ni orang duduk sebelah kanan. Tu golongan kanan. Okey, ini kata siapa? Kata Al-Imam Ibnu Kathir. Lepas tu dia kata golongan kanan ni adalah golongan yang nanti dia akan terima buku daripada sebelah tangan kanan. Ada ayat Quran dia. Tetapi Ibn Kathir juga kata dia adalah majoriti penghuni syurga. Ini adalah pendapat Al-Imam Ibn Kathir. Kalau kita rujuk dalam tafsir lain pun lebih kurang macam tu dia kata. Tapi sebenarnya kita kena buat apa? Nak masuk golongan kanan tak? Tu yang kita kena pergi pada. Penting sekali adalah tadabbur ni adalah tindakan selepas tadabbur. Tista, kita buat ringkasan dia tista. So apa kita kena buat? Okey. Kalau tengok gambar rajah depan ni, as-sabiqun dengan golongan kanan. Pertama dia memang tak samalah,
kan. Okey, sekarang ni paling penting adalah apa kita kena buat daripada tahu cerita tentang nikmat golongan kanan. Tindakan tu penting. Apa perubahan yang kita kena buat? Okey, dua perbezaan ni sebenarnya macam mana dapat dua-dua tu. Okey, nanti saya akan sebut hadis dia. Okey, kalau golongan yang sabiqun dia buat yang wajib, golongan kanan buat juga yang wajib. As-sabiqun dia tinggal yang haram, golongan kanan tinggal juga yang haram. Tapi as-sabiqun dia tinggal yang makruh, tapi golongan kanan dia buat juga yang makruh. Golongan as-sabiqun dia tinggal sebahagian perkara yang harus. Makan harus tak? Tapi kalau dah makan no, faham tak? Tapi golongan sabiqun mendengar hiburan harus tak? Tapi kalau dah dengar, bercakap harus tak? Tapi kalau dah bercakap tu, takut jatuh ke dalam dosa. Orang-orang as-sabiqun mereka ni warak. Warak ni orang yang berhati-hati, takut kata-kata perbuatan dia walaupun Allah haruskan, takut jatuh ke dalam dosa. Jadi mereka tinggalkan benda yang harus. Tapi golongan kanan ambil guna semua yang harus. Nama pun harus kan. Menonton TV harus, buat bermain harus. Tapi golongan sabiqun ni dia jaga-jaga walaupun dia harus, tapi dia tinggalkan supaya dia takut jatuh kepada yang haram. Okey, mana dapat ciri-ciri golongan kanan ni? Okey, dapat ciri golongan kanan ni. Okey, pendapat ni banyak diulas oleh para ulama tafsir. Okey, saya cadangkan nak tahu beza golongan kanan dengan as-sabiqun ni. Tuan-tuan ada kitab hadis 40 An-Nawawi tak? Hadis 40, orang kata hadis 40 Nawawi tu. Saya syurkan belajar habis hadis 1 sampai hadis 42. Sebab hadis tu adalah hadis dasar, usul. Kita belajar Quran, kita tahu kita kena buat apa, tapi bagaimana nak implementasi dia tu, kalau rujuk saja Quran tak cukup. Orang yang pernah implementasi, bahkan Quran kata akhlak dia macam Quran, siapa dia? Rasul. Betul, Aisyah kata akhlak Nabi ni seperti Quran. Kenapa maksud seperti Quran tu? Kerana apa saja Quran suruh dia buat, apa saja Quran larang dia tinggalkan. Jadi macam mana kita belajar tadabbur, kita tahu, okey, saya nak jadi golongan as-sabiqun, saya nak jadi golongan kanan, tuan-tuan. Tapi macam mana saya nak kena buat? Kan antaranya mesti kena rujuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kesilapan orang belajar Quran, dia Quran saja, tapi dia tak menghadiri, mendalami tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup sebenarnya. Sedangkan banyak ayat Quran yang kata wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apabila datang daripada Rasul, kamu ambil. Apa yang Rasul tegah, kena tinggal. Jadi siapa ikut Rasul, dia ikut Quran lah. Tu. Siapa yang dia tinggalkan apa yang Rasul larang, maknanya dia ikut Quran lah tu. Okey. Jadi antara hadis dasar, usul, kalau nak masuk syurga ni, nak jadi mukmin ni, bacalah 40 hadis Nawawi tu. Tapi kena belajar mengikuti yang dia memang bidang hadis, dia akan terangkan 42 hadis tu An-Nawawi buat tu, sampai hadis ni tidak berkahwin umur dia 40-40an Nawawi hadis tu. Hadis yang pertama innama amalu binniyat tu kan. Okey, hadis yang saya nak masukkan untuk kuatkan fakta ni, kalau tuan-tuan ada kitab hadis 40 An-Nawawi, kalau boleh belilah kitab hadis 40 An-Nawawi tu. Okey, kalau boleh hafal 42 hadis. Memang hadis tu 40, tapi semua sekali ada 42. Okey, hadis yang saya maksudkan ni adalah hadis nombor 38 daripada 42 hadis. Hadis ni kalau kita dengar, dia macam sama macam ayat sabiqun dengan golongan kanan. Okey, hadis tu bunyi apa? Hadis ni sebenarnya tentang wali-wali. Siapa nak jadi wali Allah sini? Tak nak jadi wali? Semua orang ni layak tau menjadi wali Allah. Wali Allah ni kekasih Allah.
Bahkan kalau dia jadi kekasih Allah, Allah warning, siapa yang menyakiti wali-wali aku, kata Allah, Allah akan memerangi dia. Kita semua ada potensi jadi wali Allah. Jangan faham wali itu yang mesti berjalan atas air tak jatuh tenggelam, tak. Hadis 38 ni Nabi kata apa? Kerana dalam hadis tu dia ada menyebut tentang hamba dengan Allah ni macam mana dia punya kategori. Okey, hadis tu berbunyi begini. Hadis nombor 38. Hadis ni riwayat Bukhari. Hadis ni riwayat Bukhari, kalau rujuk Bukhari hadis ni nombor 6520 dari riwayat Al-Bukhari. Hadis tu bunyi apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah radhiyallahu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, saya kena pergi pada terjemahan lah. Pasal kita nak jimatkan waktu kita, sebab sekarang dah 50 minit 38 saat. Sedikit waktu saja lagi. 1 jam setengah saya akan berhenti. Betul? Jadi kita baca hadis dulu boleh ya? Okey. Hadis tu Nabi kata macam ni, mafhum hadis tu. Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, sesiapa memusuhi waliku, sesungguhnya aku mengumumkan perang kepada dia. Tengok Nabi kata, faqad adzantuhu bil harbi. Lepas tu Allah sebut siapa ciri wali dia. Nabi kata, tidaklah hambaku mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hamba-hambaku tidak berhenti-henti mendekatkan kepadaku dengan ibadat-ibadat sunnah hingga aku jatuh cinta kepadanya, aku mencintainya. Maksud dia, faham tak? Maksudnya, kita ringkaskan hadis ni, kalau kita baca hadis ni, Nabi SAW pecahkan dua kumpulan manusia yang dekat dengan Tuhan. Yang pertama, kalau kita baca hadis ni kan, kalau kita berapa, kelompok pertama siapa? Yang dia dekatkan diri dengan Allah, dia buat apa? Dia buat yang wajib, dia tinggal yang haram. Dia termasuk wali Allah. Yang kedua, tinggi sikit lagi pangkat dia, yang dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal sunat setelah mengerjakan amal-amal yang wajib. Nampak tak yang ni? Buat yang wajib, dua-dua ni buat yang wajib. Nak masuk syurga mesti dua-dua ni kena buat. Wajib apa? Wajib buat, wajib tinggal. Tapi bezanya apa? Kumpulan yang kedua tadi tu, dia buat yang yang sunat. Proses tertinggal. Satu lagi sepatutnya. Dia buat yang sunat, yang ni dia tinggal. Golongan kanan, sunatnya dia tak banyak. Dia tinggal yang sunat tu. Tapi as-sabiqun dia buat yang sunat. Pasal berdasarkan hadis ni Nabi kata, kata Allah, mereka ini dekatkan diri kepada aku, dia buat yang wajib. Tapi ada manusia, dia dekatkan diri denganku, dia buat benda-benda yang sunat, maka aku mencintainya. Dua-dua tak Allah cinta, tapi lebih Allah cintai yang buat benda sunat. Okey, jelas yang itu. Okey, apa yang itu? Okey, kalau buat yang wajib saja, dapat tak masuk syurga? Kalau buat yang wajib je, dapat tak masuk syurga? Dapat. Kalau tak nak buat yang sunat, dapat. Cuma level ibadat lah. Okey, saya sebut dalil lain. Hadis riwayat Al-Bukhari yang kata buat yang sunat, buat yang wajib sahaja boleh masuk syurga tak? Jawapannya boleh. Okey, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nombor hadis 46, Sahih Muslim nombor hadis nombor 11. Dua-dua ni hadis ni disepakati, kedua-duanya dipanggil muttafaqun alaih. Jadi satu hari Talha bin Ubaidillah sahabat Nabi, dia kata ada seorang lelaki, dia daripada penduduk Najd, rambut dia beruban. Dia jumpa Nabi SAW, tapi suara dia kuat, tapi sahabat tak dapat tangkap sebenarnya dia cakap apa. Kan sahabat tak faham. Sampailah lelaki dekat je dengan Nabi,
Barulah sahabat tahu rupa-rupanya lelaki ni bertanya tentang Islam. Faham tak? Dia tanya Islam tu apa? Lalu Nabi pun kata, Islam tu, kata Nabi, khamsu salawatin fil yaumi wa lailatin. Dia mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Laki tu tanya, hal alayya ghairuha? Ada lagi tak salat lain yang aku kena buat? Nabi kata, la. Nabi kata apa? Tak ada. Illa an tatawwa'a, melainkan itu salat sunat. Faham tak? Nabi dia datang jumpa Nabi. Rupanya dia tanya pasal Islam. Kalau aku ni Islam apa kena buat? Nabi kata, semayang 5 waktu sehari semalam. Dia tanya, semayang lain lagi kena buat tak? Nabi kata, tak ada dah. Melainkan kalau kau buat lebih pada 5 tu dia sunat. Macam itulah Nabi terang tentang Islam tu apa? Wasiyamu Ramadan. Puasa Ramadan. Laki ni tanya lagi, hal alayya ghairuhu? Ada tak puasa lain aku kena puasa selain Ramadan? Nabi kata, la, tak ada. Illa an tatawwa'a, melainkan kalau kau puasa lain selain pada bulan Ramadan, kau buat puasa sunat. Lepas tu dalam riwayat tu kata Nabi sebut tentang zakat. Laki tanya lagi, hal alayya ghairuha? Selain daripada zakat tu aku kena keluarkan wang lagi, zakat lain lagi tak? Nabi kata tak ada dah. Illa at-tatawwa'a, melainkan ia sunat. Okay, jelas tak? Lepas Nabi sebut macam tu, fa'adabara rajulu, lelaki tu dia buat apa? Dia pergilah. Ketika dia pergi tu dia cakap apa? Dia kata, wallahi, demi Allah, dia kata, la azidu ala hadha wala anqusu. Dia kata apa? Demi Allah, dia bersumpah tu, dia kata, demi Allah, aku takkan tambah dah dan aku takkan kurangkan. Faham tak? Dia kata, aku takkan tambah dan aku takkan kurang. Maksud dia apa? Dia nak buat yang wajib je. Dia tak nak buat lain pada yang wajib. Nabi dengar. Agak-agak Nabi jawab apa? Kalau kita jumpa orang cakap macam tu, aku puasa wajib je, aku semayang 5 waktu je. Agak-agak Nabi jawab apa? Nabi jawab, aflaha in sadaqa. Nabi kata apa kepada dia? Dia akan dalam hadis menyebutkan aflaha in sadaqa. Nabi kata dia akan beruntung jika dia benar dalam kata-kata dia. Maksud dia, kalau dia buat yang wajib, kan tadi dia katakan, aku sumpah aku nak buat yang wajib je, aku tak nak tambah dah. Nak buat yang 5, kalau semai 5 tu 5, puasa Ramadan je, zakat yang wajib tu je dia kata. Dan aku takkan kurangkan dan 5 jadi 4. Faham tak? Nabi kata jika dia benarlah dia cakap tu, kata Nabi, dia beruntung. Maknanya masuk syurga. Tapi orang yang buat macam ni, kalau ikut pembahagian 2 kumpulan ni, dia adalah ashabul yamin. Cuma saya tertinggal satu, sepatutnya pasal sunat. Sunat ni ashabul yamin dia kurang. Tapi kalau as-sabiqus sabiqun, dia buat yang sunat. Tapi macam kita ni, banyak tak yang wajib yang kita tinggal? Banyak tak? Jangan cerita ke orang, kita dengan Allah je. Jadi macam mana nak tampung yang wajib tu? Ya, buat yang sunat. Sebab tu kalau buat yang sunat, jangan hanya memikir buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa, rugi. Kita pegang, aku ni kalau aku tak buat solat sunat ni, macam mana solat wajib aku dulu waktu muda-muda dulu kan? Betul tak? Banyak yang tinggal, dengan sunat boleh tampung. Aku ni puasa dulu waktu baling dulu kan, 15 tahun 16 tahun. Banyak yang tak sempat nak buka puasa, dah berbuka, maka buat yang sunat. Okey? Itu perbezaan golongan kanan. Buat yang wajib, tinggal yang haram. Dia boleh buat yang makruh, dia guna juga yang harus, dan dia tidak buat yang sunat. Tapi as-sabiqun berbeza. Jelas tak?
Tahu tak yang makruh? Apa contoh yang makruh? Apa contoh buatan yang makruh? Dalam belajar fiqh kan makruh tu apa? Tahu kan? Apa yang makruh? Contohnya? Senyum. Tak perlu kata apa-apa. Senyum tu sedekah. Beza. Makruh ni kita ambil mudah lah. Hadis yang Nabi larang menahan al-akhbathan, melarang menahan dua hadat ketika salat. Dia salat tapi dia tahan apa? Aduh, kecil ni daripada sembahyang juga, sedangkan waktunya masih panjang. Dia telah melakukan perbuatan makruh. Ataupun dia tahan apa? Dia tahan angin kan, sedangkan waktu masih panjang. Dia telah buat satu buatan makruh. Ataupun makan dah hidang, waktu panjang lagi, dia memang lapar waktu tu. Lepas tu sedap pula tu, isteri ni dia masak apa pun dia campak sedap tau. Kan? Tak tahu orang lelaki. Kita kan mak kita masak apa pun dia lah pada sedap kan. Kadang main campak je. Orang panggil apa? Masak apa tu? Masak bodoh-bodoh. Kadang perempuan selalu kata, masak apa tu? Alah, masak bodoh-bodoh je lah bang. Bodoh-bodoh? Aku dah beli juga masak bodoh-bodoh. Maksudnya masak simple lah kot. Maknanya kalau simple tu pun dah sedap. Kalau yang betul-betul macam mana dah tahu waktu solat suami tu nak pergi, hang janganlah masak. Tiba-tiba dah makan hidang pula tu bang. Meh bang, resepi baru ni bang. Adabi melazatkan pula. Maka suami dia pergi juga salat. Imam tu baca panjang. Aduh lapar. Dia tahan lapar ni. Kau hajar imam ni panjang pula tu. Dia buat batal makruh sebab dia menahan lapar ketika dia salat, sedangkan waktu tu masih panjang. Cuma bezanya, kalau waktu tu dah pendek, walaupun dia terpaksa buang kecil, tapi sebab pendek waktu dia nak habis ni, maka teruslah salat. Itu dibenarkan. Tapi kalau waktu panjang, jangan tahan buang air kecil, buang air besar. Itu di antara bentuk makruh. Kita kan banyak belasah kan, buat orang-orang yang as-sabiqun dia tinggal sampai tarah macam tu. Jelas tak? Masuk ke dalam masjid, makan bawang, dia tak sempat gosok gigi sebagainya, singgang pun tak beli kan, peppermint tu kan, boleh jadi makruh juga. Okey, makruh banyak dalam agama. As-sabiqun dia tinggal, patut dia buat yang sunat banyak dia buat. Tapi agak-agak kita ni kumpulan mana ya? Ashabul Yamin. Okey. Dia panggil tak banyak juga. Okey, kita masuk last kali. Kita tengok apa perbezaan nikmat golongan kanan dengan golongan yang mendahului. Okey, kalau saya tersilap tolong bagi tahu. Okey, antaranya kalau kita tengok dalam ayat dalam surah Al-Waqiah, pelayan di kalangan wildan Allah sebut untuk as-sabiqun, tapi golongan kanan Allah tak sebutkan. Bukan bermakna dia tak ada, dia ada, dia dapat juga, tapi Allah nak membezakan as-sabiqun ni nikmat dia lebih tinggi daripada golongan kanan. Kita boleh tengok, kita buat perbandingan cara Allah menyebut ayat nikmat tu dalam surah Al-Waqiah. Kalau anda baca Ar-Rahman, anda boleh buat macam tu juga. Anda ambil ayat yang pasal nikmat syurga golongan satu, first class dengan second class, ada dia punya perbezaan dia. Okey. Tapi golongan yang mendahului Allah sebut dia punya bekas-bekas tu kan. Wa ka'sin wa abari wa ka'sin kan. Bi akwabin wa abari wa ka'sin kan. Tapi golongan kanan Allah tak sebut. Kalau golongan mendahului Allah kata wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dia boleh makan buah yang dia apa dia nak, dia boleh ambil. Tapi golongan kanan Allah hanya sebut wa fakihatin kathirah. Apa beza? Dia boleh pilih apa buah dia nak dengan buah-buahan banyak. Sebenarnya mana lagi banyak?
Okey. As-sabiqun, kalau kita tengok ayat sabiqun, Tuhan kata wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Dia boleh pilih buah-buah apa dalam syurga. Tapi kalau golongan kanan, Allah hanya kata wa fakihatim kathirah. Buah tu banyak je. Tengok daripada ayat tu, kalau kita tak perasan, kita tak dapat nak bezakan nikmat as-sabiqun dengan golongan kanan. Okey, golongan kanan Allah sebut juga walahmin tayrim mimma yastahun. Dia dapat daging burung. Tapi golongan kanan Allah tak sebut daging burung tu. Kalau golongan mendahului as-sabiqun, Allah kata bidari itu macam apa? Ingat tak kita sebut bagaimana seperti itu? Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Allah guna 2 kali tu, bagaikan seperti mutiara yang tersimpan. Tapi waktu golongan kanan Allah tak sebut kecantikan bidari tadi. Cuma Allah kata apa tadi? Faja'alnahunna abkara, kan? Urban atraba je. Tapi waktu dekat golongan mendahului as-sabiqun, Tuhan nak kata hurul ain ni cantik dia tu, Allah guna 2 perbandingan, dua penyamaan. Ka, huruf kaf dengan amthal. Ka seperti dan misal. Siapa yang dah datang dulu siri yang lain, siri sebelum ni dia akan tahu setelah sebutkan. Tapi kerana Allah tak sebut kecantikan bidadari itu. Golongan as-sabiqun, Allah kata dapat nikmat telinga dia tak akan mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia dan juga perkataan takthimah yang boleh buat pendosa. Tapi golongan kanan Allah tak sebut. Maknanya banyak kurang kat mana? Kanan ke sabiqun? Tengok golongan kanan kan? Walaupun pada hakikatnya dia dapat juga, cuma kurang. Cara Allah present ayat tu, kita dah nampak dah perbezaan. Cara macam ni sama Allah bawa dalam surah Ar-Rahman. Nanti kalau anda baca Ar-Rahman, ada syurga yang kelas pertama, syurga kelas kedua tu anda cuba buat macam ni, anda akan jumpa perbandingan dia. Cari kat mana dia punya perbandingan dia. Okey. Jadi kalau kita buat perbandingan ni, betul lah. Tentulah as-sabiqun lebih banyak hebat nikmatnya daripada ashabul yamin. Cuma kalau kita hanya belajar dalam ayat Quran surah Waqiah, rujuk al-Waqiah saja, kita tak akan dapat tiru apa ashabul yamin tu. Apatah lagi as-sabiqun as-sabiqun. Maka kita memerlukan ayat-ayat lain dalam surah yang lain untuk buat tindakan. Saya ni sekurang-kurangnya kalau tak dapat as-sabiqun as-sabiqun ni, saya mesti paling last sekali ashabul yamin. Okey, dapat. Okey. Habislah tentang ashabul yamin, kita pergi ashabul shimal. Kita berhenti pukul 10 kan? 1 jam 7 minit. Ada apa soalan sebelum saya pergi ashabul shimal? Ada pertanyaan apa-apa? Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita teruskan dengan ayat nombor 41. Ayat nombor 41 ni kita masuk kumpulan yang ketiga, adalah ashabu shimal. Okey. Cuma notanya saya upload malam ni, insya-Allah. Ikut saya baca ayatnya. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Wa dan, iaitu Allah melanjutkan lagi cerita yang lain, dan ashabus shimal, golongan kiri. Lepas tu Allah bertanya, ma ashabus shimal, apakah golongan kiri itu? Okey, masih ingat lagi pada kelas yang lepas, kalau Allah guna pertanyaan dekat sini, istifham kat situ, maksud apa? Okey. Daripada ayat nombor 41 tadi, ma ashabus shimal membawa makna apa? Allah sebenarnya bertanya tadi itu sebenarnya bentuk nak apa? Penghinaan, cemohan, kecaman,
terhadap keadaan mereka yang masuk ke dalam neraka tu. Tapi kalau ashabul yamin, beza. Okey, jelas tak itu pertanyaan. Sebab itu terjemahan yang ada pada buku-buku kita, Quran yang terjemahan di Malaysia ni khususnya, dia dah terjemah macam ni. Dan golongan kiri, alangkah sesaranya golongan kiri itu. Faham tak? Kenapa dia terjemah alangkah sesaranya? Kalau golongan kanan, alangkah bahagianya. Okey. Tapi sebenarnya pada asal dia, lapisan pertama terjemahan sepatutnya macam ni. Dan di golongan kiri, apakah golongan kiri tu? Siapa dia? Apa balasan dia? Itu Allah tanya. Tapi sebab kita belajar dulu, kalau Allah bertanya macam tu, kalau pada kumpulan baik, seperti bentuk tajuk, seperti menunjukkan kenikmatan. Tapi kumpulan jahat, penghinaan dan cemoohan. Sebab tu terjemahnya seperti ini. Jelas tak? Okey. Kemudian kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Okey, ya. Sama tak macam ayat golongan kanan? Maksud dia cara susunan. Kalau golongan kanan, Allah sebut tu mula-mula apa? Kalau kita pasangkan ayat 42, 42, 43, 44, kalau golongan kanan, Allah kata dia berada pada pokok apa? Sidrin mahdud kan? Bidara yang ada buah dan durinya dihilangkan. Lepas tu Allah kata yang kedua, watalhim mandud, dia berada di pokok pisang yang tersusun rapi, buahnya daripada bawah sampai ke atas, daunnya besar tu kan. Kalau kita pasangkan, dia soalan lawan. Kan ayat yang hujung sekali untuk golongan kiri, Allah kata apa? Wadhillim miyahmum, naungan asap hitam yang tidak sejuk, tidak menyenangkan. Kalau golongan kanan tadi tu, wadhillim mamdud. So dia kena dipasangkan. Sebab asalnya kalau ikut pembahagian, sepatutnya kanan lawan kiri je. Tapi kenapa ada satu lagi, sabiqun? Ingat tak kita sebut mula-mula dulu? Kalau ikut asal perbandingan, kita kena bandingkan kanan lawan kiri je. Betul tak? Sepatutnya ada dua je. Tapi kenapa ada satu lagi pada golongan yang masuk syurga tu? Kan kalau ikutkan, golongan syurga ni satu kanan, golongan neraka kiri. Tapi golongan syurga Allah tambah satu lagi, as-sabiqun. Tapi golongan kiri tak ada yang ke kiri sangat, tak ada kan? Kita dah sebut dah kelas yang lalu. Masih ingat apa hikmah dia? Tak ingat? Kalau ikut pembahagian, kanan lawan kiri, mesti ada contoh kanan, contoh kiri. Tapi golongan kanan ada satu lagi lapisan, tapi golongan kiri tak ada. Kenapa? Kenapa dua nisbah satu? As-sabiqun satu masuk syurga, ashabul yamin masuk syurga, tapi masuk neraka hanya satu kumpulan saja, golongan kiri. Kenapa? Beza aman lagi? Tak apa, cikgu kena sabar nak jadi ashabul yamin. Okey, kita cerita dulu bahawa Allah nak menunjukkan bahawa di situ kita dah nampak kenapa dua nisbah satu. Allah nak menunjukkan rahmatnya lebih luas, lebih besar daripada kemarahan dia. Boleh je Allah nak jadi golongan kiri ni satu grup lagi, sepatutnya dua nisbah dua. Tapi kenapa Allah bagi dua nisbah satu? Menunjukkan bahawa rahmat Allah ni melebihi kemurkaan dia. Jelas tak? Okay, jadi kalau kita ikutkan ayat 42, 42, 43, 44 ni kena pasangkan dengan ashabul yamin tu. Kalau ashabul yamin tu, wa ashabul yamin, ma ashabul yamin kan? Fi sidrim makhdud, lawan dengan ayat 42 kan? Wa talhim mandud, lawan dengan ayat 42 kan? Okey, so kita pergi golongan kiri. Okey, kita tengok dulu kenapa saya kuningkan, kerana ini kita nak cerita dulu angin dengan air. Okey, kita tengok ayat 42. Fi samumin wa hamim. Baca. Fi
Mereka berada dalam, maknanya kena semua. Samum diterjemahkan sebagai angin tu bukan angin sejuk, tapi angin membakar. Wahamim, air yang mendidih. Hamim. Okey, jelas. Kan kalau dekat dunia, angin guna untuk apa? Untuk menyejukkan. Tapi di akhirat tidak. Bagi golongan kiri. Air guna untuk apa kalau dekat dunia? Sejuk juga. Kalau panas-panas tu kan, kalau tension, stres pun mandi kan. Lah tengok air ni, fungsi dia besar dalam hidup. Tapi ahli neraka, Allah balikkan dia. Angin yang dia dapat tu dalam neraka, angin tu angin panas. Dia dapat air, tapi air tu air panas. Namanya hamim. Nanti kita ulas tentang hamim tu. Hamim ni air panas. Kalau kita baca Al-Quran, air tu wasuqu'an, air itu ada ahli neraka tu diletakkan air panas, dituang atas kepala dia. Hamim tu, benda yang dalam perut dia tu jatuh meleleh keluar. Jantung dia, usus dia semua keluar, elok balik. Air hamim ni juga adalah air yang panas. Dia minum, habis terputus urat-urat dia minum air hamim. Okey, jelas yang ni dapat dua tadi. Okay, kita tengok tafsiran ayat kata apa. Ibnu Kathir kata samum adalah udara yang panas, hamim adalah air yang panas. Pada hakikatnya dekat dunia udara untuk sejuk kan, air pun menyejukkan, tapi bagi golongan kiri Allah terbalikkan dia. Okey, tengok sabda Nabi SAW. Ini hadis riwayat Tirmizi. Innal hamima la yasabbu ala ru'usihim fayanfudhul hamimu hatta yakhlusa ila jawfi fayaslutu ma fi jawfihi hatta yamruqa min qadamayhi wa huwa sa'ru summa yu'adu kama kana. Nabi kata apa? Sesungguhnya hamim. Okey, walaupun ayat ni Allah tak cerita tentang azab lagi secara azab yang bentuk secara khas, cuma Allah kata dia nak lawan dengan keadaan tu, dia punya naungan ni dia ada dapat air yang panas. Belum cerita pasal minum lagi, tapi ni kita terus ambil air hamim juga guna untuk azab. Okay, kita tengok Nabi kata sesungguhnya hamim akan dituang di atas kepala mereka dan terus tembuh masuk dalam tubuh badan dia. Apa yang ada dalam badan dia itu akan menjadi hancur, kemudian dia mengalir keluar di kakinya, meleleh keluar. Setelah itu orang itu dikembalikan dalam bentuk yang asal. Itu air hamim. Okey, tapi pada hakikatnya ahli neraka dia ingat air itu macam boleh menyejukkan dia, tapi rupanya air itu air yang panas, dan udara itu adalah udara yang panas. Okey, kita tengok ayat nombor 43-44. Wa dhillim min yahmum la baridin wala karim. Okay, Allah kata yang ketiga wadhillim. Kalau yang ahli golongan kanan wadhillim mamdud, tapi golongan kiri dia dapat juga wadhillim tu, tapi wadhillim yahmum dia dapat naungan daripada asap hitam. Dia ingat asap hitam dia boleh macam kita tengok awan kan, kadang dia mendung jadi sejuk, tapi ahli neraka tak, dia dapat awan asap hitam yang panas. La baridin, naungan daripada asap hitam tu la baridin, tidak menyejukkan, tidak sejuk, wala karim, dan tidak pula menyenangkan. La baridin ni tidak sejuk, maknanya sampai bila-bila dah. Now, asap tu tidak menyejukkan dan tidak pula menyenangkan mereka. Okey, kita pergi kepada tafsiran ayat. Yahmum ni adalah asap yang hitam, kata Al-Imam Ibnu Kathir. Okay, soalan saya adalah, mengapa Allah tidak sebutkan azab api neraka? Kenapa Allah tak sebut nar, api? Kenapa Allah hanya kata
Allah kata apa tadi? Udara yang panas, air yang panas, dan juga asap hitam. Kenapa Allah tak sebut api? Kenapa? Ini di soalan ni juga dilontarkan oleh Dr. Wahbah dan Dr. Syed Munir. So Wahbah, kenapa Allah tak sebut api? Kalau yang kita belajar kan, kita belajar munasabah, kenapa Allah susun daun bidara, pokok pisang, lepas tu naungan yang panjang? Kita belajar itu daripada nikmat kecil kepada yang besar. Tapi kalau konsep ni pula, kenapa Allah sebut hanya udara panas, air yang panas dan asap hitam yang panas? Kenapa Allah tak sebut api? Dah dekat dah tu. Okay, hikmahnya adalah, kalaulah udara tadi dah panas, api, air tu dah panas, asap hitam tu dah panas, macam mana dengan api? Faham tak? Maknanya kalau tak sebut api pun, kalau udara tu pun dah panas, air tadi kalau tuang tak kepala pun sampai hancur benda-benda tubuh badan ni, macam mana kalau Allah masukkan mereka ke dalam api? Jadi Allah nak beri peluang kepada mereka. Sedangkan pada hakikatnya 3 elemen tadi tu digunakan masa dekat dunia untuk berteduh. Kita kan keadaan awan mendung kan, sejuk sikit kan, mendung, sejuk, tapi mereka dapat naungan tapi asap hitam. Kalau ikutkan air menyejukkan tapi air tu panas, mereka sepatutnya dapat udara yang menyejukkan tapi udara yang panas. Kalau 3 tu pun kamu dah rasa macam teruknya, macam mana kalau api neraka? Okay, dapat dia punya munasabah dia tu. Sebab Allah tidak akan susun ayat kecuali ada munasabah dia, relevan dia. Jelas tak? Macam tadi tu lah. Okay, jelas Okay, pernah belajar munasabah? Munasabah ni dia panggil ilmu hubung kait. Okay, kita pergi kepada apa sebab mereka ni jadi golongan kiri kan? Allah sebut ada 3 sebab dia. Tapi kenapa golongan kanan Allah tak sebut penyebab dia dengan golongan as-sabiqun? Saya dah ulang sebelum ni, masih ingat kan? Okey, tadi kan saya dah tanya kan? Tapi golongan kiri, kenapa Allah perincikan? Dia dah buat apa, dia dah buat apa, dia dah buat apa? Ada 3 tu. Yang pertama, dia hidup dalam kesenangan dan kemewahan, ayat 45. Dia selalu sangat, tak berhenti sampai dia mati, dia buat dosa-dosa besar, iaitu syirik. Dan yang ketiga, dia tak percaya sangat-sangat ke hari kiamat tu, ayat 47 dan 48. Allah sebut penyebab dia masuk neraka, tapi kenapa Allah tak sebut penyebab orang masuk syurga? Berbeza kan? Kenapa Allah sebut penyebab 3 penyebab ini yang mengundang ahli kiri ini masuk dalam neraka? Kenapa? Kenapa Allah sebut secara terperinci? Sebab kenapa Allah sebut orang kiri secara ciri secara khusus? Sebab salah tadaburnya sebab Allah nak sebutlah. Betul lah. Sebenarnya para ulama ulas, dia kata sebab Allah tak akan sebut satu benda, ialah kita bergantung juga pada tafsir para ulama. Mereka menyebutkan bahawa orang yang masuk neraka ni menunjukkan keadilan Allah. Allah ni adil. Kalau ahli neraka masuk neraka, dia kata, kenapa kami masuk neraka? Kenapa kami tak masuk syurga? Kan? Jadi patut tak mereka masuk neraka? Patut tak? Maknanya supaya nanti tidak ada mana-mana alasan yang menuduh Tuhan ni tak adil.
Kenapa dia dapat naungan pokok bidara? Kenapa dia dapat furushin marfu'ah? Kenapa kami tak dapat? Tuhan katakan, kau kan buat 3 benda ni. Faham tak? Maknanya kenapa Allah sebut secara jelas? Kerana ingin menunjukkan adilnya Allah ni melayakkan mereka ini masuk ke dalam neraka. Ketiga-tiga benda mereka buat ni sebenarnya ada kaitan dengan 3 rukun iman. Okey, cuba susun 1, 2, 3 tu rukun apa? Rukun apa? Dalam tu saya dah bagi dah 3 perkara pokok agama. Kalau kita perasan kat situ, Allah susun dah semuanya rukun iman. Rukun iman ni banyak Allah ulang dalam Quran. 3 perkara tu je Allah ulang je surah-surah Makkiyah. Anda buka lah cerita apa pun, surah Allah selalu ulang 3 pokok besar dalam agama. Percaya kepada Allah yang mana, cerita dengan Allah yang mana, beriman pada Allah. Nombor 2, betul, syirik Allah. Nombor 1 tu kaitan dengan Rasul. Nombor 3 hari kiamat sebenarnya kan. Allah susun. Kerana Rasul kan dia kan melarang buat keburukan. Dia ada kaitan dengan Rasul. Jadi kita ulas kat situ. Nombor 2 kita fahamlah ayat 46, syirik kan Allah. Ketiga hari kiamat. Okey, ini diulas oleh Dr. Wahbah dalam Tafsir Al-Munir. Dia kata kalau kita perasan, 3 tu dia ada kaitan dengan 3 perkara besar dalam rukun iman. Okey, kita tengok tafsiran ayat dia. Ayat 45 dulu. Ini ada kaitan tentang mereka membangkang, mereka buat tak peduli tentang apa pesanan Rasul. Innahum kanu qabla dhalika musrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu, maksudnya masa bila? Masa dia hidup, Allah bagi peluang kat dia. Mutrafin ni hidup dalam penuh kenikmatan, kemewahan sampai dia dah tak peduli dah. Kita tengok tafsiran dia apa. Kata Ibn Kathir. Ibn Kathir kata, mereka masa kat dunia dulu, dia sentiasa hidup senang lenang demi memenuhi kepuasan diri sendiri. Dia tak kisah dah orang di luar sana. Mereka tidak mempedulikan apa yang dibawa oleh para Rasul. Sebab kalau Rasul kan kena buat ni, kena tinggal ni, jangan riba, tak boleh menipu, kena bantu orang susah, kena tolong. Kan kita belajar sebenarnya duit kita ni bukan kita mengira untuk banyak. Patutnya cara kita mengira macam mana nak jadi kurangkan. Tapi tak boleh mewah lah. Jadi kalau orang nak mewah ni, dia kena buat apa? Dia jaga diri sendiri je lah. Dia orang lain lah. So dia telah langgar, lupa tentang pesanan-pesanan para Rasul. Ini Ibnu Kathir yang kata pada tafsiran dia. Jelas? Okey, kita baca ayat nombor 48. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Dan mereka ni pula yusirru tu sentiasa sampai matilah, alal hinthil azim, dia buat dosa yang besar. Hinthil azim, dosa besar tu maksud apa? Tengok tafsiran. Okay, Ibn Kathir kata wa kanu yusirru ni maknanya mereka tak bertaubat pun. Maknanya sentiasa tak niat pun nak taubat, dia tak mau berhenti. Ibn Abbas kata hinthil azim bermakna syirik. Yang kata syirik tu siapa? Mujahid, Ikramah, Tabi'in, Ad-Dhaha, Qatadah, As-Suddi dan selain daripada mereka. Kata-kata ini ambil dalam tafsir Ibnu Kathir. Dan kita tutup dengan ayat nombor 47. Dia memang betul-betul nak mati. Dah 1 jam 29 minit 31 saat. Dah mati dah.
Okey, tak apa. Nanti kelas akan datang, cuba anda tengok ayat ada hamzah istifham ni. Okey, kalau kita baca saja kita tak perasan. Cuma terjemahan kita dia tak tulis satu lagi adakah tu. Cuba tengok terjemahan tuan-tuan. Cuba tengok terjemahan tuan-tuan 47. Ada tak dua adakah? Satu je. Terjemahan kita ni kenapa kita nak kena highlight dua? Nak menunjukkan mereka tak percayanya nanti kalau masuk dalam kubur lepas tu boleh hidup balik kan. Dia tak percaya tu dengan sampai Allah gunakan dua hamzah istifham tu. Tapi kalau kita baca terjemahan, dia terjemah satu je. Faham tak? Maksudnya adakah tu, dia cakap Allah kata faktor yang ketiga kenapa masuk neraka, sebab engkau dulu tu yaqulun tu sentiasa. Yaqulun tu fa'il mudhari' menunjukkan mereka sentiasa masa hidup tu selalu cakap apa? Idza tu adalah pertanyaan. Dia kata adakah kita sesudah mati nanti mitna wa kunna turaban wa idhaman inna, adakah kita akan bangkit semula? Ada dua istifham tu, ada dua rasa macam mustahil. Tapi terjemahan kita terjemah betul tak? Terjemahan anda satu. Kenapa dia terjemah satu? Sepatutnya kena terjemah dua tu, sebab nak menunjukkan kemustahilan pada pandangan mereka tu kan. Maka kita kena tonjolkan dua pertanyaan pada ayat nombor 47 kan. Tadi dua idza inna mana lebih kuat? Kalau dia tanya sekali, nanti kalau dah mati dah jadi tanah tulang dan berulang, kita akan hidup semula ke? Tapi dia punya rasa macam tak percaya sangat tu sampai dia bertanya, ada dua hamzah istifham kat situ. Tapi terjemahan kita ni kadang-kadang dia terlepas pandang. Saya pun Allahu Ta'ala alam. Tapi orang kita belajar, kita perasan. Dia sama macam ayat ni lah, yang kita kata ayat innal insana lafi khusrin tu, dia tertinggal huruf lam tu kan. Sesungguhnya manusia dalam kerugian je. Dia tertinggal perkataan la tu, tak terjemah. La tu sepatutnya benar-benar kerugian. Tapi terjemahan kita dia tak terjemah. Dia tak terjemah la tu. Dalam bahasa Melayu mungkin salah kot la tu. Ni dia panggil huruf taukid. Dia setengah ayat Tuhan guna taukid tu penting tau. Penegasan tu penting. Contoh kan, dah habis dah 132 dah. Tapi mikrofon ni kenapa? Okey, tak apalah. Dia pun ada tempoh hayat dia. Kita bila lagi? Tak betul lah kan. Innal insana la fi husrin. Kan ada berapa huruf penegasan kat situ? Dakwah pun macam hidup tak hidup je ni. Ya Allah, kembalikan dia ke rahmatullah. Allahumma salli ala Muhammad. Innal sana lafi khusrin. La ni tertinggal. Inna ni ada, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dia tertinggal, la ni dia tinggal. Patutnya la ni maksud la ni antara huruf taukid ni. Allah nak kata dia rugi tu, rugi sangat. Tapi kita baca bahasa Melayu, kita tak nampak kerugian tu. Macam Allah nak bagi penyataan tu memang cerita realnya. Sebab guna inna sesungguhnya dengan la. Macam ni juga. Dia tertinggal adakah tu. Okey, tak apa. Sajanya nak bagi gempak. Tak, benda ni betul. Kalau orang baca Al-Quran, dia akan faham. Oh, ini ada dua kali pertanyaan ni, aiza. Maknanya dia rasa mustahil tu macam boleh ke? Okey, jelas ya? Yang itu jelas? Okey, nanti kita jumpa lagi. Anda terjemah husrin ni apa? Rugi banyak, rugi sikit? Macam mana tahu rugi banyak? Terjemahan kita pun nanti kalau boleh buatlah terjemah sendiri. Tak, maksudnya tak belajar, tulis sikit tatik kat situ. Rugi sini ada rugi banyak tau. Macam mana tahu rugi banyak?
Enggak, lagi ceteka. Ni kan kerugian, banyak ke sikit? Macam mana nak tahu banyak? Tapi dalam Quran terjemah kerugian je. Sepatutnya kita tambah sikit kerugian yang sangat banyak. Kenapa sangat banyak? Sebab khusrin ni adalah kata nama umum, nakirah. Dia bukan ma'rifah. Kan ma'rifah ada alif lam kan? Kalau ada alif lam ni dia macam melimitkan sikit. Dia akan melimitkan. Kalau kata fil khusri, dia rugi, tapi rugi dia tu tak seperti khusrin, kata nama umum. Kan belajar kata nama khas dan kata nama umum. Tapi Quran kita tu yang kita kena, orang belajar bahasa Arab dia akan tahu. Saat dia baca satu ayat, ini kata kena ada alif lam. Jadi kalau kita nak kata sayang kan, saya sayang awak, tanya dia balik, ada alif lam ke tak ada alif lam? Contoh, duit saya banyak, ada alif lam ke tak ada alif lam? Contoh saja. Itu kita kena, kalau kita tak perasan tau, nanti kita akan salah mentafsir Al-Quran. Okey, tak, ini kita sekadar nak bagi tahu tentang, belajarlah. Okey, tengok terjemahan dia. Okeylah, mikrofon pun dah tamat. Dia masuk kita berhenti 1 jam 36 saat. Ada soalan apa-apa? Kita jumpa nanti tahun depan. Kita akan sambung balik pada golongan kiri. Nanti soalan dia nanti saya masukkan dalam Telegram. Tak ada booth center nota dia. Ada apa soalan? Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada. Kalau tak ada, apa tunggu lagi? Kita mohon keampunan Allah, memohon keampunan daripada Allah atas kesalahan-kesilapan kita sepanjang berada dalam majlis ini, dengan kita menutup dengan membaca tasbih penghapus dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.